Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Siapa tak kenal dengan Azmin Ali? Siapa tak kenal dan tak tahu tentang sejarah politik Azmin Ali? Beliau banyak kali diberikan gelaran-gelaran yang agak luar biasa. Daripada seorang pejuang reformasi kepada pejuang pengkhianat. Beliau pernah digelar juga sebagai seorang yang kabur-kabur dan pernah juga digelar sebagai seorang yang mementingkan jawatan. Sehingga beliau terlibat dalam skandal yang membabitkan langkah Sheraton 1,0 dalam menumbangkan kerajaan Pakatan Harapan pada satu ketika dahulu, sehingga beliau dikenali sebagai pengkhianat PKR. Namun kali ini apabila berada dalam Parti Bersatu, nampaknya ada juga orang yang tak boleh melupakan sejarah Azmin Ali. Dalam pemilihan Parti Bersatu baru-baru ini, Azmin Ali kemnya telah menang. Ini menyebabkan ramai pengulas politik dan penganalisis politik berpandangan Hamzah Zainuddin mungkin mengalami masalah besar dalam kemnya sendiri. Hari ini dalam laporan di Malaysia Kini, satu lagi berkait dengan Azmin Ali mengejutkan kita semua. Sejarah dengan Azmin tak boleh dipadam, tapi saya juga orang Muhyiddin, kata seorang pemimpin bersatu. Walaupun dengan kejayaan terbaru dipilih sebagai Ketua Pemuda Bersatu, label orang Azmin masih melekat pada adun gombak setia Muhammad Hilman Idham, dan dia nampaknya tidak kisah pun dengan hal itu. Ahli politik berusia 39 tahun itu menyorot bahawa dia memulakan kerjayanya dalam politik 16 tahun lalu sebagai penulis ucapan Muhammad Azmin Ali dan kemudiannya sebagai setiausaha politik adun Hulu Kelang itu. Pada masa itu, Azmin juga sedang membina namanya dalam PKR. Pertama kali dipilih sebagai timbalan Presiden parti itu pada tahun 2010 dan 4 tahun kemudian dinamakan sebagai Menteri Besar Selangor bagi menggantikan Khalid Ibrahim yang meletakkan jawatan ekoran politik dalaman. Sejarah saya dengan Azmin tidak boleh dipadam, kata bekas timbalan Ketua Pemuda PKR itu dalam wawancara dengan Mingguan Malaysia. Saya berkhidmat dengan beliau sehinggalah Perikatan Nasional tidak lagi kembali ditampuk kuasa, kata Hilman, merujuk ketika Azmin merupakan Menteri Persekutuan sehingga langkah Sheraton pada tahun 2022. Azmin menerajui Selangor sebagai Menteri Besar sepenggal sehingga tahun 2018, tahun Hilman pertama kali bertanding dan menang di Gombak Setia. Azmin pada masa itu juga ahli Parlimen Gombak dan adun Bukit Antarabangsa. Tetapi pada pilihan raya negeri Selangor lepas, memegang kerusi Hulu Kelang. Secara kebetulan diberi amanah bertanding di Dewan Undangan Negeri Gombak Setia di bawah parlimen beliau, malah saya kekal di DUN yang berdekatan dengan Dewan Undangan Negeri beliau di Hulu Kelang. Untuk kita terus maju ke hadapan, kata Hilman, kita tidak perlu bersifat apologetik terhadap perkara ini, katanya. Hari ini di dalam Bersatu saya bukan orang Muhammad Azmin sahaja, tetapi saya juga orang Muhyiddin, katanya. Sebab itu saya sentiasa tegaskan, di dalam perjuangan ini kita harus punya idealisme, prinsip jelas dan setia kepada pemimpin, dan Muhammad Azmin Ali salah seorang pemimpin dalam Bersatu, katanya. Kita boleh menjadi orang biasa sahaja asalkan berpegang kepada prinsip, saya nyatakan tegasnya. Melangkah ke hadapan, Hilman berkata dia akan berhubung dengan pemimpin pemuda Bersatu di seluruh bahagian dan cawangan di seluruh negara, dan dalam tempoh 100 hari pertama sebagai ketua saya parti itu. Pemilihan Bersatu bulan lalu berakhir dengan pasukan kompromi Presiden Parti Muhyiddin yang terdiri daripada Ronald Kiandi, Muhammad Razi Muhammad Jadin, dan Ahmad Faizal Azumu dipilih sebagai naib presiden. Pemimpin yang sealiran dengan Azmin yang sering digelar kartel juga dipilih menjawat jawatan dalam majlis tertinggi.
Apakah dengan ini akan mewujudkan lebih perpecahan dalam Parti Bersatu? Saudara-saudara sekalian, tinggalkan komen Anda untuk isu kali ini. Jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini laporan terkini paling mengejutkan kita semua. Bekas pegawai khas Najib pula ditahan kerana kes peras ugut pendakwa. Persoalannya sekarang, siapa bekas pegawai khas Najib yang dituduh didakwa telah pun memeras ugut pendakwa ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan bekas pegawai khas Najib Razak berhubung dakwaan pembabitannya dalam kegiatan memeras ugut serta meminta suapan daripada seorang pendakwa bebas. Penahanan terbaru itu hadir 2 hari selepas SPRM menahan seorang penyokong kuat Najib dan 2 individu lain yang disyaki memeras ugut serta meminta suapan daripada pendakwa berkenan yang juga mudir sebuah ma'had tahfiz di Kedah. Bekas pegawai khas Najib itu ditahan semalam setelah hadir ke pejabat SPRM Al-Usta Kedah untuk direkodkan keterangan. Menurut sumber, dia bagaimanapun dibebaskan oleh SPRM pagi tadi selepas proses rakam keterangan selesai dijalankan. Dia ditahan ketika hadir untuk dirakam keterangan, kata sumber ketika dihubungi Malaysia kini. Sumber menjelaskan bahawa kes disiasat di bawah Seksyen 16 dalam kurungan E Akta SPRM 2009. Pada 6 November yang lepas, Mahkamah Magistrat Al-Usta membenarkan permohonan reman seorang penyokong kuat Najib yang juga aktivis politik bersama 2 lagi individu kerana disyaki memeras ugut serta meminta suapan daripada pendakwa bebas. Menurut sumber, penyokong kuat Najib itu dan salah seorang suspek ditahan di sebuah masjid di Bendong, Kedah semalam ketika didakwa mahu mengambil wang pendahuluan sebanyak RM20,000 daripada pendakwa terbabit. Manakala seorang lagi suspek ditahan di lokasi berasingan pada hari yang sama. Saudara-saudara sekalian, pendedahan demi pendedahan berkait dengan peras ugut terhadap seorang pendakwa bebas ini memang mengejutkan kita semua. Bayangkan sajalah, mereka meminta beberapa ratus ribu wang daripada pendakwa bebas ini untuk dapat sesuatu. Tetapi hanya mampu pendakwa itu menyediakan RM20,000. Tetapi tidak menjadi apa yang mereka mahu kerana ketika mereka mahu mendapatkan wang tersebut sebanyak RM20,000 itu, SPRM telah pun menahan mereka. Hari ini pula kita dikejutkan lagi dengan penahanan bekas pegawai khas Najib. Ditahan, dituduh kerana kes peras ugut pendakwa. Jadi, kembali kepada persoalan utama sebentar tadi. Siapakah bekas pegawai khas Najib yang didakwa ada pembabitannya dalam kegiatan memeras ugut serta meminta suapan daripada seorang pendakwa bebas? Siapa identitinya dan bagaimana dia boleh terlibat? Penahanan itu hadir 2 hari selepas SPRM menahan seorang penyokong kuat Najib dan 2 individu lain. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.